Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Yang muliakan hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hajat nak dengar tuan guru. Tapi tuan guru suruh ganti pula. Baik. Jadi saya ambil kesempatan ni, waktu kita ni iaitulah tuntutan amalan soleh di usia lanjut ataupun dalam usia yang mana kita ni pun dalam keadaan masih, walaupun mungkin dalam keadaan usia masih muda remaja, tetapi usia itu merupakan salah satu perkara yang sangat penting di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan usia itu akan memberikan kita daripada sudut apa kesudahannya, kan, ada daripada sudut apa yang kita nak lakukan dan juga perkara-perkara yang berkaitan. Baik, jadi saya ambil daripada ni, saya tebuk je lah, saya ambil je lah mana-mana topik yang ada. Salah satunya ialah berkait dengan umur, berkait dengan umur, itulah keutamaan panjang umur dalam ketaatan. Salah satu topik dia adalah keutamaan panjang umur dalam ketaatan. Baik, di sini disebutkan bahawa ini adalah keistimewaan yang besar dari panjang umur, sebab tujuan dari penciptaan makhluk adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang melaksanakan tugas ini dengan sempurna, maka ia adalah orang yang paling beruntung dengan kehidupannya, dan orang sepertinya patut berharap umur panjang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan dulu, ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad. Ala unabbiukum bi khairikum? Qalu na'am. Qala khiyarukum atwalukum a'mara wa ahsanukum a'mala. Baik, yang bermaksud daripada riwayat Imam Ahmad, hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan, hendakkah aku khabarkan kepada kamu? Qalu, mereka berkata, iaitulah para sahabat, na'am, benar. Qala, maka Nabi SAW menyatakan, khiyarukum atwalukum a'mara, yang paling terpilih, yang paling terbaik di kalangan kamu adalah yang panjang umurnya. Dia tak berhenti kat situ, ada sambungannya. Wa ahsanukum a'mala, dan yang paling terbaik amalan mereka. Dalam hadis yang lain juga, dalam sambungan riwayat Imam Ahmad ni juga menyatakan bahawa, dan juga dalam riwayat Imam Tirmizi, di kalangan mereka yang paling pendek umurnya ataupun yang paling panjang umurnya, akan tetapi buruk amalannya. Itu yang paling buruk di kalangan kamu. Dan ada juga perbincangan di kalangan para ulama bila sebut tentang umur ni adalah satu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada kita. Dan dalam hadis yang sahih juga, dalam hadis yang lain, Nabi menyebutkan kepada kita tentang umur, a'maru ummati, kata Nabi SAW, umur di kalangan umat aku ini iaitulah di antara baina sittina ila sab'in, di antara 60 sehinggalah 70 tahun, 60 ke 70 tahun. Dan kemudian kata Nabi SAW, amat sedikit yang mana melebihi daripada paras umur 70 tahun itu. Maksudnya 60-70 tahun ni adalah umur yang biasa, dan kita tak nafikan selain daripada itu ada lagi umur yang lebih awal ataupun umur yang lebih muda yang meninggal dunia. Tetapi yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah berkaitan tentang umur yang panjang dan amalan yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermaksud umur pendek itu amalan tak baik. Umur pendek tapi amalan terbaik tetap dikira terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bersesuaian dengan surah Al-Ahqaf, bila mana Allah sebut pada ayat yang tuan-tuan boleh semak lah, tak silap saya, ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang, pertama tu tentang siapa yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah menyatakan, innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka yang mana istiqamah, yang menyatakan tauhid paling utama kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diikuti seluruh kehidupannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada waktu kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan kepada mereka, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka ini tidak akan takut, iaitulah tidak akan takut di sini bermaksud adalah dalam keadaan tidak akan takut amalannya itu bila disembahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan takut luput, tidak akan takut tak diterima dan sebagainya.
Dan kemudian dalam ayat tu juga menyatakan bahawa daripada ayat 13, 14, 15 Allah menyatakan juga walahum yahzanun, dan mereka itu tidak akan berasa duka cita. Duka cita di sini maksudnya bila mana mereka ada umur kehidupan dekat dunia dan mereka habiskan dengan semuanya itu adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kerja cara untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau makan, kalau minum, kalau buat apa-apa saja, maka semua itu adalah berkaitan dengan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan sunnah, kemudian kita melakukan perkara-perkara yang dituntut dalam agama, dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semua itu termasuk dalam perkara yang Allah amat sukai dan Allah cintai. Dan kemudian pada ayat seterusnya Allah menyatakan apa? Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itu adalah daripada calon-calon penghuni syurga. Calon-calon penghuni syurga yang mana mereka kekal di dalamnya dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi balasan di sini maksudnya amalan yang soleh, amalan yang baik, dan sudah tentu ada syarat-syarat dia. Maka syarat-syarat di sini adalah pertama sekali iaitulah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kami menyeru agama Allah itu, mereka yang menganuti agama Allah itu ataupun mentauhidkan Allah itu, melainkan ikhlas kepada Allah semata-mata. Kemudian yang kedua syaratnya mesti ittiba, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba di sini dalam semua perkara yang ada. Akidahnya sudah tentulah, berkait juga dengan ibadahnya dan berkait juga dengan apa yang dipanggil sebagai akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut dalam surah Nun, Allah menyatakan surah Qalam, Allah menyatakan apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada pada darjat akhlak yang paling tertinggi. Kalau ikut sebahagian di kalangan para ulama tafsir, antaranya Imam Tahir ibn Ashur dan sebagainya, menyatakan maksud akhlak di situ, Nabi itu lebih tinggi daripada akhlak. Akhlak tu menjadi tunggangan Nabi. Kan? Maksudnya akhlak tu kat bawah. Nabi itu lebih tinggi daripada akhlak itu. Itu nak menunjukkan bahawa kehebatan, kebesaran ataupun kemuliaan yang Allah bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua amalan-amalan itu mesti ikhlas dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang terkait dengan umur kita ni, Allah menyatakan apa? Pada ayat yang keselepas itu Allah menyatakan wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'at lahu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ini penting. Satu umur yang Allah bagi kepada manusia ni, dia ada umur had, sama ada dia ini berterusan dalam kebaikan ataupun berterusan dalam keburukan. Ini tuan-tuan boleh semak dalam surah Ahqaf ayat yang ke-15 itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kita ni untuk berbuat baik, untuk melakukan apa-apa saja kebaikan kepada kedua ibu bapa kita, seperti mana yang dikehendaki oleh syarak. Sebab apa? Sebab ibu khususnya telah pun mengandungkan kita dan juga dalam keadaan bersusah payah membesarkan kita. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan lepas sebut wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'at lahu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Waktu menyusu dia, waktu tempoh dia sehinggalah sampai kepada 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Dan ketika mana umur dia telah pun dalam keadaan yang lengkap, yang sempurna, umur yang panjang, dan sampai pada umur ke-40, 40 sana, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai. Dia pun doa, ni satu doa yang bagus ni. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai. Ya Allah, tambahkanlah lagi, perbanyakkan lagi, hidupkanlah hati aku ini untuk lebih lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana? Ketika mana umur 40. Sebab tu para ulama bila membahaskan tentang isu umur, antara disebut oleh Imam Qadhi Iyad, menyatakan bahawa kebanyakan manusia ni, dia bila sampai satu umur 40 ni, dia adalah umur yang menimbang di antara dia itu sebenarnya ada titik perubahan untuk terus pada kebaikan, ataupun sebenarnya dia akan hanyut dengan dunia dan juga keburukan salih ataupun maksiat dan sebagainya. Jadi umur 40 ni antara umur yang satu matang,
Yang kedua, dia dah boleh waras untuk berfikir dan sebagainya. Dan yang ketiga, daripada sudut pelaksanaan ibadah semua tu, patutnya dia dah fikir-fikir lah kepada hidupan akhirat dia yang lebih utama daripada kehidupan dunia dia. Bukan maksud umur 30 tu fikir dunia banyak. Bukan. Maksudnya di sini bila umur 40 tu dia dah nampak dah jalan-jalan ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana umur 40 itu adalah umur yang sangat penting dalam proses kehidupan manusia, dan memang pun ada orang yang mungkin tak sampai umur 40 pun. Kan? Tapi ceritanya umur 40 tu adalah satu umur yang sangat penting sehingga Quran Quran sebut tentang umur 40. Dan ini kita kena tengok macam mana urusan-urusan sesama manusia, seperti mana dengan ibu bapa kita, dengan masyarakat, kemudian juga urusan berkaitan dengan kehidupan kita. Jadi sangat pentinglah tentang isu berkaitan tentang umur. Jadi walaupun Ramadan ni kita kata tambah umur lagi kan? Berbanding dengan Ramadan tahun lepas, Ramadan tahun ni kita akan tambah umur lagi. Jadi kalau sampai kepada kita nak pergi kepada umur 40 itu, maka kita sudah ada satu mind setting. Kita punya fikiran kita punya kematangan kita tahu dah nak bawa ke mana. Maka itu antara sunnah ataupun antara perkara yang mesti kita tengok dalam kehidupan kita. Baik, kemudian kata pengarang kitab kita, Sulaiman bin Abdul Malik memasuki masjid Damsyik. Lalu ia melihat orang tua berjalan merangkak. Maka ia berkata kepadanya, apakah engkau senang bila engkau wafat? Ia menjawab, tidak. Sulaiman bertanya, mengapa sedangkan engkau telah mencapai usia sebagaimana yang aku lihat? Siapa Sulaiman bin Abdul Malik? Satu orang khalifah. Kalau kita tengok lepas zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian zaman selepas itu Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Yazid bin Muawiyah, kemudian teruslah kepada Al-Hasan dulu sebelum tu, dan kemudian teruslah ke zaman-zaman Sulaiman Abdul Malik bin Marwan, sebelum tu juga selepas tu juga Umar bin Abdul Aziz dan sebagainya. Ini seorang khalifah. Maka dia bertemu dengan seorang lelaki tadi, iaitulah beliau bertanya, mengapa sedangkan engkau tidak mencapai usia sebagaimana yang aku lihat? Ia menjawab, telah pergi kepemudaan dan juga keburukannya. Dan yang tersisa adalah ketuaan dan juga kebaikannya. Jika aku duduk ditanyakan ke apa tadi? Kat mana tadi? Okey, telah pergi kepemudaan. Maksud masa umur muda tu telah pun pergi, dan keburukannya. Dan yang tersisa adalah ketuaan dan kebaikannya. Jika aku duduk, maka aku akan ingat Allah, dan jika aku bangun, aku akan memuji Allah. Aku ingin bila kedua perkara ini akan terus berlangsung bagiku sepanjang kehidupanku. Ditanya kepada Syekh, berapa usiamu? Ia menjawab 10 tahun. Ditanyakan, bagaimana mungkin sedangkan engkau adalah orang tua? Ia menjawab, aku sebagai orang yang bertaubat sejak 10 tahun lagi, 10 tahun lalu. Kan? Dari Muhammad, dia nak menceritakan bahawa kepentingan, keberkatan umur itu benda yang sangat penting, dan Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita tentang umur tadi dan kelebihannya. Dan kita kena ingat juga antara perkara yang sangat penting adalah bagaimana kita menyusun kehidupan kita. Ni bulan Ramadan kan, kemudian juga selepas ini macam mana kehidupan kita dan sebagainya. Maka itu semua antara perkara yang sangat penting untuk kita melihat macam mana sisi kehidupan kita pada masa yang akan datang. Sebab tu kita kena bentuk daripada sekarang. Kalau sekarang ni kita latih dengan cara yang baik, maksudnya kita lawan diri kita, nafsu kita. Kerana nafsu ini dia antara perkara yang akan pergi kepada perkara yang mana? Perkara yang ammarah, nafsu yang akan mendorong kepada melakukan kejahatan, juga perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat ataupun perkara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi daripada cerita ataupun kisah ni menunjukkan bahawa persediaan itu daripada awal lagi. Persediaan itu iaitulah satu persediaan yang membuatkan kita ni insya-Allah mudah-mudahan akan berterusan memberikan kebaikan kepada kita dunia dan juga akhirat adalah melalui kesan daripada umur yang baik tadi. Sebab tu pentinglah keadaan umur kita yang baik, keadaan kehidupan kita yang baik, dan mudah-mudahan dengan sebab itu akan memberikan kebaikan juga untuk kita di hari akhirat kelak. Baik, kemudian kata pengarang kitab kita, dari Muhammad bin Isa Al-Baghdadi, ia berkata, ada yang mengatakan umur yang engkau miliki adalah umur yang engkau gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Adapun umur yang telah engkau gunakan untuk kemaksiatan kepada Allah, maka jangan perhitungkan sebagai umur. Sebab tu kalau kita tengok, umur ni sebenarnya satu benda yang Allah akan tanya dekat akhirat. Siapa-siapa pun dia, mufti ke, ustaz ke, ustazah ke, orang awam ke, engineer ke, CEO ke, COO ke, siapa-siapalah. Semua tu antara orang yang mana mereka ni akan ditanya tentang umur dia. Dalam hadis riwayat daripada Abu Barzah Al-Aslami,
hadis yang sahih, hadis yang hasan riwayat Imam Tirmizi rahimahullah, menyatakan bahawa la tazulu qadama 'abdi, tidak akan berganjak kaki anak Adam itu hatta yus'al an. Dalam beberapa riwayat sebut sehingga ditanya kepadanya berapa perkara. Dalam riwayat sebut sehingga ditanya padanya 5 perkara. Apa dia? An umri fi ma'afna. Umur yang mana Allah telah bagi pada dia apa yang dia telah habiskan. Kan? Kalau 20 tahun, 20 tahun lah. 30 tahun, 30 tahun. 60 tahun, 60 tahun. 40 tahun, 40 tahun. Maka apa yang dia telah habiskan dengan umur yang dia ada tu? Kalau contohnya kita kata ketaatannya ataupun masih lagi maksiatnya dan sebagainya, maka semua tu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengisian kepada umur yang kita ada tu, yang tu akan memberikan kebaikan dan itu akan menjawab persoalan itu. Kita tak boleh jawab sendiri. Kita boleh hafal lah. SPM lah. CJ pada Masyar. SPM dipanggil. CJ pada Masyar ni kita boleh jawab dan boleh lulus kalau amalan kita baik lah. Kalau sekadar hafal tak boleh. Kalau ajar kepada si mati, ketahuilah kepada kamu akan datang 2 malaikat kan, akan bertanya, tak ada apalah. Kalau dia beramal dapat lah. Kalau tak beramal tak dapat lah. Begitu juga kalau kita letak pun dalam dalam pengajian, pembelajaran kita kata hafal ni. Hafal pun tak jadi. Kerana dia adalah dalam bentuk amal. Kerana umur itu yang ditanya adalah daripada sudut amalan yang dihabiskan dengan umur yang banyak, umur yang sedikit, semata-mata untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian Hilal bin Yasar berkata, seorang daripada penduduk Madinah apabila mencapai usia 40 tahun, tadi kita dah bincang kan, maka ia menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibrahim An-Nakhai, satu orang besar tu, tabi'in besar, hebat, berkata, mereka mencari dunia, jika mereka telah mencapai usia 40 tahun, mereka mencari akhirat. Saudaraku sama Muslim, jadikanlah umur sebagai ladang untuk hari kefakiranmu. Gunakanlah waktu-waktu dalam ketaatan dan biasakanlah dirimu hingga engkau akan terus ataupun kita kata apa, menanam kebajikan dan juga keselamatan untuk akhirat nanti. Ni kita kata daripada sudut kelebihan dan juga kepentingan umur yang mana disebutkan oleh pengarang kitab kita ini. Jadi sebenarnya Allah telah bagi kepada kita umur, kebaikan ini semata-mata semua perkara ini kalau boleh kita nak melakukan perkara yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Allah akhirkan dalam surah Kahfi. Surah Kahfi ni sebenarnya dia cerita tauhid. Kita sebutlah pembahagian situ cerita Zulkarnain ke, situ cerita tentang apa, Dajjal ke, tu cerita tentang Khadir ke dan sebagainya. Maka semua sebenarnya adalah cerita tentang tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kamu percaya macam mana pun, kamu keluarkan apa-apa pun yang kamu rasa itu adalah teori ke, itu adalah pandangan, pendapat, tapi akhirnya Allah nak kata apa? Siapa yang berhajat nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mana gembira liqa'ahu, siapa yang gembira nak bertemu dengan Allah, maka Allah bergembira bertemu dengannya. Siapa yang mana membenci, maksudnya tak ada persediaan untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah membencinya. Jadi di sini disebutkan tentang apa? Mesti melakukan amal soleh dan kemudian jangan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu pun sepanjang umur kehidupan dia. Sepanjang umur kehidupan dia. Jangan kita kata muda lagi boleh buat syirik ke, buat dosa, jangan. Ataupun kita kata masih lagi ada umur dan sebagainya. Maka semua ni antara perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala akan nilai pada akhirnya, nak memperlihatkan bahawa umur kita adalah satu benda yang Allah anugerahkan, Allah bagi, dan ia merupakan salah satu daripada cara ataupun kaedah ataupun kita boleh katakan sebagai kesan kita ni dekat akhirat nanti macam mana keadaannya. Berkait dengan apa? Dengan umur tadi. Baik. Dan kemudian dalam satu surah Allah menyebutkan dalam surah Fatir, na'man salihah, daripada ayat wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'man salihah ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Yang bermaksud, dan apakah kamu tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir, dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan. Ini benda yang sangat penting. Sebab dekat akhirat banyak kelompok yang orang akan menyesal ni. Kalau kita baca surah At-Taghabun, tahu Taghabun ni surah apa? Surah juzuk yang akhir-akhir tu menceritakan tentang keadaan manusia ni bila dekat akhirat nanti. Taghabun ni maksud timbangan, kekurangan, kerugian pada hari itu, yang mana waktu timbangan Ahmad di Masyar dan sebagainya. Maka pada waktu itu akan kelihatan bahawa manusia ni dia ada berapa kerugian yang dia boleh tengok secara direct pada waktu papangan ataupun
pada waktu dipaparkan daripada sudut dia punya amalan kebaikan dan sebagainya. Pertama, orang yang menyesal dalam keadaan dia ni kurang amal. Dia okey, masuk syurga, tapi syurga yang label biasa-biasa lah. Masuk syurga. Tapi dia kurang amal, maka dia akan nampak bahawa kerugian dia adalah dengan sebab kurangnya amal. Satu. Yang kedua, ada juga manusia yang mana dalam keadaan dia itu melihat kerugian itu pada hari taghabun ataupun hari kiamat itu adalah ketika mana dia itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maksiat, dosa dan sebagainya, maka dia akan menampak kerugian. Seolah-olah dia nak bagi tahu, kalaulah dulu aku balik kunna turaba. Hujung daripada surah An-Naba tu tuan-tuan tengok apa dia? Penyesalan bagi orang-orang kafir. Kalaulah kami ini dulu hanya sekadar, maksudnya kalau kami ni boleh dikembalikan, boleh melakukan pahala, boleh solat yang terbaik dan sebagainya, maka sudah cukup. Berapa saat ketika kalau dapat dikembalikan. Tapi mereka menyesal pada waktu itu dan mereka melihat kepada amalan kekufuran yang mereka buat, ni amalan yang buruk lah. Maka mereka menyesal. Maka mereka menyatakan, alangkah baiknya kalau pada waktu itu kunna turaba. Kuntu turaba, aku ini jadi seperti mana tanah saja. Kan tanah tidak dipertanggungjawabkan. Dekat dunia tu tanah tu dipijak, dibuat kebun, dibuat apa semua, tidak dipertanggungjawabkan. Tetapi bila mana dekat akhirat ada saja manusia akan menyesal, dan dalam itu ketika mana Al-Imam Ibn Katsir dan ramai lagi lah ulama hadis bila menafsirkan pada hujung ayat tu, mereka menyatakan rupanya pada hari akhirat kelak kan akan ada pertimbangan antara haiwan-haiwan pun akan ditimbang. Maksudnya daripada sudut mana dia punya kezaliman dia pernah buat pada haiwan yang lain, kambing sebagai contoh. Kan dalam hadis tu disebut contohnya kambing. Kalau kambing ini dalam riwayat Imam Tirmizi dan sebagainya, hadis ini sahih juga. Kalau kambing itu sendiri bila mana dia menanduk kawan dia tanpa sebab, kan, maka dia akan dipertanggungjawabkan dekat akhirat nanti. Cuma Allah Subhanahu wa taala bila mana memperlihatkan amalan-amalan itu dan diperlihatkan kegagalan mereka itu, mereka pun kata alangkah baiknya kalau kita jadi tanah. Sebab apa? Sebab haiwan tu setelah dibalas, maksudnya lepas tanduk kawan dia ke apa semula, kemudian dia akan dihancurkan jadi tanah. Dia pun kata alangkah baiknya kalau aku jadi tanah sewaktu mana aku dekat dunia dulu. Ini antara penyesalan keadaan manusia. Ada juga yang mana bersedekah. Sedekah tak berapa banyak. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ada rupanya orang yang dia tak berapa nak bersedekah. Kemudian bila mana dengan sedekah ni panjanglah ceritanya. Sedekah yang paling terbaik adalah kepada kaum kerabat. Bantu kaum kerabat kita, mak ayah kita, adik-beradik kita yang sukar, yang susah. Maka itu antara sedekah yang paling bermakna sebenarnya. Kita membantu kaum kerabat, silaturahim kita. Dan kemudian terpulanglah sedekah itu, sedekah ini dan sebagainya. Tapi dalam keadaan yang demikian, Allah sebutkan ada rupanya manusia ni dia umur yang dia bazirkan, dia tak fikir tentang sedekah. Dan akhirnya akan membuatkan dia menyesal dekat akhirat, ruginya aku tak bersedekah. Dan banyaklah lagi drama-drama, keadaan-keadaan manusia yang menyesal dekat akhirat. Dan antaranya disebutkan pada ayat ni yang kita sebutkan tadi. Tuan-tuan boleh tengoklah tema surah At-Taghabun tu memang keadaan manusia yang seperti itu. Dan ayat ni tadi sebut, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dan masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir, dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan. Ini merupakan satu benda yang kita kena ingat. Peringatan di sini Nabi tak ada dah. Peringatan Nabi tak ada dah. Tapi peringatan itu ada daripada Quran dan sunnah Nabi SAW. Kita mengaji sunnah, kita mendengar Al-Quran, mendengar kalam Nabi SAW, maka pada waktu itu itulah peringatan. Nadhir. Nadhir. Alam ya'tikum nadhir. Itu pun juga kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Mulk pun Allah cerita tentang keadaan manusia yang didatangi peringatan-peringatan. Daripada Quran, sunnah, nasihat dan teguran dan sebagainya. Tetapi mereka tidak mengendahkan. Maka bila mana dalam keadaan yang ketika mana mereka itu menyesal, dalam keadaan mereka rasa berduka cita dengan sebab apa-apa yang mereka lakukan itu rasa macam tak cukup, rasa macam menyesal dan sebagainya, maka Allah tanya kepada mereka, kan, Allah tanya, bukankah kami telah bagikan umur yang cukup kepada kamu sewaktu mana kamu dekat dunia dulu? Sebab setiap orang akan ada umurnya masing-masing. Lepas tu dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, hadis yang hasan dalam riwayat Imam Tirmizi, kata Nabi SAW menyatakan tentang lan tamutu ahad hatta tastakmilu rizqahu. Kata Nabi SAW, seorang daripada kalian tidak akan mati sehingga sempurna rezekinya. Sehingga sempurna rezekinya. Maksudnya, kalau hari ini kita bertemu dengan Ramadan, besok Allah tarik rezeki dan kita tak boleh makan, tak ada rezeki dah, maka Allah tamatkan kehidupan kita. Ada kadang manusia umur 60 tahun masih okey lagi dia, sihat lagi dia.
maka pada waktu tu masih dengan keadaan Allah bagikan limpahkan rezeki. Tapi bila rezeki tu yang terakhir, itu yang dia dapat, maka Allah nak tamatkan dia, maka pada waktu tu kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi SAW, seorang tidak akan mati melainkan dia telah ditamatkan rezekinya, telah sempurna rezekinya. Kan? Jadi dalam keadaan rezeki, dalam keadaan kita mencari kehidupan dan sebagainya pun, kena tengok umur-umur yang tersisa, maka kita kena pergi kepada kebaikan. Sebab tu kebaikan dan keburukan ini dia antara benda yang beri kesan, yang mana boleh memberikan. Sebab tu kata Nabi SAW juga dalam riwayat Imam Bukhari, innamal a'malu bi khawatim. Sungguh amalan itu yang dikira adalah yang akhirnya. Kan? Kita nak cerita tentang ikhlas lagi, kita nak cerita tentang istiqamah lagi, kita nak cerita tentang berterusan dalam ibadah lagi, maka semua tu akan terkait yang akhirnya akan memberi kesan kepada umur kehidupan kita dekat akhirat nanti. Baik, kita ambil lagi sikit. Dah masuk waktu kita nak kita nak tarawih pula kan. Okey, saya ambil mungkin ada satu dua hadis lagi daripada buku ni, insya-Allah kita ni kan, kita bacakan biar kita dapat sikitlah daripada ayat Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian dikaitkan juga dekat sini. Kan, bila dikaitkan juga dekat sini adalah setelah mana kita tahu tentang umur kita, tentang kehidupan kita, maka pada waktu itu takutlah pada kematian. Takutlah kepada kematian. Kerana kematian ni tuan-tuan satu benda yang orang yang mati je lah dia dapat rasa. Kan? Orang yang mati tu dia dapat rasa. Kita yang tak mati kita tak dapat rasa. Tapi Nabi bagi tahu. Sebagai contoh dalam hadis riwayat daripada seorang sahabat dalam riwayat Imam Ahmad, hadis yang panjang cerita tentang keadaan macam mana roh ini bila mana dicabut. Riwayat daripada seorang sahabat Nabi SAW, saya terlupa nama dia, tapi dalam riwayat Imam Ahmad hadis yang cukup panjang, dan lafaz-lafaz yang lain lah. Sebahagian sebut tentang riwayat daripada bukan Abu Darda, tak apa, nanti kalau saya ingat saya bagi tahu. Baik, jadi ceritanya tentang ketika mana roh itu ditarik, dicabut pada kematian. Dan sebelum tu banyak lagi lah hadis-hadis yang lain. Sebagai contoh dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW tentang keadaan idza wudi'atil jinazatu ala anaqihim, ketika mana jenazah itu dilekat, dipikul oleh bahu-bahu mereka. Ni yang nak hantar ke kubur, nak hantar ke kubur. Dan kemudian orang-orang yang saleh, maka pada waktu dia akan kata qaddimuni, cepatkan aku. Nak pergi mana? Ke kubur. Dengan sebab apa? Dia punya syafaat, kelebihan, fadilat dan sebagainya yang Allah berikan sewaktu mana dia di kuburan itu. Dan kemudian kata Nabi SAW, kalau dia bukan jenazah orang yang saleh, dia akan kata, ya wailaha aina tadhhabuna biha, alangkah celakanya aku pada hari ini, hari kematian itu, kemana kamu nak bawa aku? Maksudnya siapa? Yang tukang pikul tadi tu kan. Kemudian kata Nabi SAW, yasma'u kulla syai'in illa insanu walau sami'u sami'aq walau sami'u la sa'iq. Kata Nabi SAW, ketika itu yang mayat tu sebut tu, yang mayat tu cakap tu didengari oleh semua makhluk melainkan manusia. Kalau manusia dengar tentang perbualan kata cepat aku nak pergi kubur, ataupun dia kata alangkah celakanya aku pada hari ini, matilah aku kan, habislah aku. Kalaulah itu manusia dengar perbualan itu, la sa'iq, kata Nabi, manusia akan jatuh pingsan. Nak ceritanya tentang kehebatan manusia bila mana dia sebenarnya waktu cabut roh tu dah tahu dah dia kat mana. Dah tahu dah. Kerana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang panjang tadi tu, bila mana dia dicabut, sebab tu para malaikat akan membawa wangian daripada syurga, yang mana itu yang paling wangi. Ketika kain kafan, wangian dan sebagainya akan dibawa daripada syurga. Dan kemudian pada waktu itu dalam keadaan dia itu sendiri ditarik nyawanya itu dengan keadaan tahu dah dia kedudukannya di mana. Kemudian selepas ditarik, dikafankan, roh dia tu dibawa naik bertemu Allah Iliyin. Dalam keadaan Iliyin, naik bertemu Allah. Dan kemudian waktu tu pun malaikat apa semua gempar dekat atas sana lah. Keadaan manusia yang macam mana mereka dapat bau yang sangat wangi kan, bau yang sangat menggemparkan. Maka roh ini si fulan yang telah pun meninggal dunia. Kemudian dibawakan semula. Ni geng-geng anti hadis tak dapat percaya hadis ni. Sebab hadis ni bila dibawa roh tu, dia masuk dalam kubur, dia didudukkan. Macam mana dalam kubur dengan lahat yang ada tu ataupun syak yang ada tu, macam mana dia boleh nak didudukkan? Jadi geng anti hadis tak dapat nak hadam hadis ni kan, sedangkan hadis ni sahih. Banyak jalur riwayat yang meriwayatkan daripada hadis ini. Dan kemudian ditanyalah tentang siapa Tuhan kamu dan sebagainya. Tapi dia punya keadaan orang yang kafir ataupun keadaan orang yang mana mensyirikkan Allah dibawa naik, dan kemudian dibawa kain kafan daripada syurga yang bau yang sangat busuk. Dan mereka ditetapkan di sijin, satu tempat di neraka Allah Subhanahu Wa Taala.
dan kemudian berakhir roh manusia ini dengan keadaan yang baik ataupun buruk berdasarkan apa yang ada pada awal umur kehidupan dia tadi. Kan kalau tengok banyaklah hadis-hadis Nabi SAW, contoh daripada hadis Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadis sahih juga dalam riwayat Imam Tirmizi. Ketika mana beliau lalu dekat kubur, beliau menangis. Dia menangis dan kemudian sehingga basah janggut dia. Sehingga basah. Dan dia pun bila orang tanya, kenapa wahai Uthman kamu menangis? Dia pun kata, aku teringat Nabi SAW menyatakan, innal qabra, sesungguhnya kubur itu awalu manazilul akhirah. Dia adalah daripada rumah pertama daripada rumah akhirat. Kan? Siapa yang mana berjaya, fama ba'dahu aisara min. Adapun yang selepas itu akan lebih mudah untuk dia. Kalau dia waktu masuk kubur tu dah tak berjaya, maka fama ba'dahu ashadda minhu. Sesungguhnya yang selepas itu adalah lebih buruk lagi daripada itu. Tak payah ceritalah tentang hisab, tentang sirat, tentang apa, lebih susah, lebih sukar. Kalau awal-awal dia masuk kubur tu pun dah dalam keadaan yang buruk, dalam keadaan yang tidak sepatutnya. Maka Sayyidina Uthman menangis, memikirkan nasibnya dekat kubur nanti macam mana pada hari pertama dia masuk kubur. Hari pertama dia itu, adakah diberikan syafaat kebaikan ataupun sebenarnya mendapat keburukan dan sebagainya, perkara-perkara yang boleh menghancurkan kehidupan dia dekat akhirat. Jadi ini benda yang sangat penting. Nabi sebut juga dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan sebagainya. Kita kena ingat, aktiru, banyakkan mengingati kematian ataupun pemutus kelazatan, kematian. Kerana umur itu dia akan, sebab tu rentetan lah daripada tadi tu kita sebut tentang umur, kemudian tentang kematian, dan kita akan nampak bahawa sebenarnya dia antara benda yang saling bersangkut paut, dan di mana kesudahan itu kita akan tahu bila mana kita telah meninggal dunia. Dan apa yang kita persiapkan, itu antara benda yang sangat-sangat penting untuk kita bincangkan. Dan kemudian akhir sekali, kita tengok sikit di sini, apa sebenarnya persiapan kita? Apa yang mesti dilakukan? Yang pertama sekali adalah menjaga solat. Jaga solat. Dan apa keadaan sekalipun, apa susah payah sekalipun, solat mesti dijaga. Dan solat itu dalam riwayat Imam Tirmizi, hadis yang hasan. Kata Nabi SAW, betul, kita semua tahu, perkara pertama yang Allah akan hisab adalah solat. Kalau dia berjaya, maka berjaya. Rupanya hadis tu ada sambungan dia. Hadis tu sambungannya dia kata Nabi SAW, maka bawalah segala pahala berkaitan dengan solat tu. Okey ke tak okey? Dia akan dikira, akan dilihat, akan ditengok dan sebagainya. Dan kemudian kata Nabi SAW, Allah kata, bawa pula amalan-amalan sunat dia, yakni solat sunat dia. Kemudian daripada solat sunat itulah akan menampung kebaikan ataupun menampung dia punya kekurangan pada solat yang fardu wajib tadi. Kemudian kata Nabi SAW, begitulah amalan-amalan yang lain, zakat dia, haji dia dan sebagainya, tengok kepada amalan sunat, maka dia akan ditampal dengan amalan-amalan sunat tadi pada amalan yang wajib, yang mana di sana kalau ada kekurangan dan sebagainya. Baik, itu yang pertama. Saya ringkaskan. Yang kedua, perbanyakkan membaca Al-Quran. Perbanyakkan membaca Al-Quran. Dan kita tahu Al-Quran ini, bulan Ramadan ni memang sangat sinonim lah dengan Al-Quran. Dan baca ni dia ada dua kategori. Pertama sekali kita baca dengan cara yang biasa, kita habiskan 1 juzuk sehari dan sebagainya. Yang kedua, kita baca dengan makna tadabur. Tadabur di sini maksudnya kita melihat kepada terjemahan dan juga kalau boleh sempat kita melihat kepada tafsir. Jadi kita buat seiring. Dia tak semestinya 1 juzuk. Kita boleh buat contohnya 2 ayat 1 hari ke. Contoh. Ataupun kita ambil 1 ayat 1 hari, itu paling malas tu. Tapi kita buat, biar konsisten. Biarlah habis. Kita jangan plan nak habis Ramadan ni. Ini tadabur memang tak boleh habis Ramadan ni. Tuan-tuan bolehlah ambil sinopsis juzuk 1, sinopsis juzuk 2. Boleh. Tapi kita nak memahami ayat Allah dengan cara tadabur dan kaedah itu memerlukan kepada mujahadah yang sungguh-sungguh. Baca Quran insya-Allah ramai orang baca Quran. Tapi tadabur nak memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia adalah perkara yang mesti salah satunya juga mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Memang baca satu ayat itu, satu huruf tu pahalanya 10. Aku tak kata dalam riwayat Imam Ahmad dan sebagainya, aku tak kata alif lam mim 1 huruf kata Nabi, tapi alif tu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, maka dia menunjukkan kepada 30 kebaikan. Kan? 30 pahala. Betul. Tapi itu daripada sudut membacanya. Tapi kita kena lihat juga daripada sudut tadaburnya, kerana tadabur itu ialah proses amal. Yang baca dan juga lihat pada terjemahan itu proses kita baca dan faham. Tapi proses amal perlu kepada tadabur, perlu kepada dia punya amalan ataupun kaedah-kaedah yang khusus. Baik, kemudian seterusnya, lepas baca Quran, perbanyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga zikir yang sesuai lah, seperti mana yang dianjurkan oleh Nabi SAW dengan kebaikan zikir
yang kita selalu baca dia, sebenarnya kita tahu zikir-zikir tu. Kita tahu, tapi macam mana cara kita nak amal? Bawa kereta pun kita berzikir kan. Kita tengah duduk-duduk pun berzikir, tengah kerja pun berzikir, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan zikir itu dia bukan semestinya zikir itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu zikir khusus dipanggil. Khusus. Maksudnya setiap benda yang kita zikirkan, lafaz tahmid puji itu khusus. Tapi zikir juga dalam bentuk yang kedua adalah apa saja yang kita lihat, apa saja yang kita buat dalam keadaan kita sentiasa mengingati Allah dan mengetahui apa yang Allah haramkan, apa yang Allah suruh perintah kepada kita. Kan? Apa adab kita di jalanan? Kalau kita kata kita tak buat satu perkara yang buruk, tak buang sampah, tak buat apa adab kita dengan alam semesta sebagai contoh? Kan? Botol plastik kita tak buang. Botol plastik ni kalau ikut daripada sudut biologi, dia mengambil masa 450 tahun untuk dia diuraikan ataupun untuk dia terhapus ataupun untuk dia menjadi kepada terhapuslah kita kata 450 tahun. Kan? Jadi kalau kita buang dalam sungai, jadi di mana kita zikir kepada Allahnya? Kan? Di mana kita zikir yang kita kata bumi ni tempat kita jadi khalifah, tempat kita jaga bumi. Jadi semua perkara-perkara yang ada siling kita tu dengan asap kenderaan, apa lagi? Haiwan, apa saja. Maka macam mana kita nak bawa semua tu adalah perkara yang boleh kita mengingati Allah, tahu halal dan haram, tahu perkara yang wajib kita jaga daripada tercemar dan sebagainya. Dan juga ni antara perkara yang dalam bentuk zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi perbanyakan zikir yang fardi, individu kita tu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim dan seterusnya. Maka semua tu kita perlu jaga dan perlu kepada pengamalan dan juga perkara-perkara yang melibatkan urusan istiqamah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya rasa cukup dulu aku sekadar ni. Selengkah saya pun menggantikan Ustaz K kan. Jadi saya rasa cukup dulu, insya-Allah kita nak solat, kemudian kita nak tarawih kan. Kemudian lepas tarawih pun kita ada lagi sesi dengan Fadil Ustaz Abu Mubarak, insya-Allah. Jadi saya rasa kita ambil dulu masa kat sini lah, bolehlah ambil wuduk dulu ke, baca Quran dulu ke, dan kemudian nanti insya-Allah kita solat dan kita tarawih insya-Allah. Jadi sekadar tu aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barak. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.